saya sebenarnya terpanggil bila mana ramai daripada sahabat saya yang hantar WhatsApp ataupun yang masuk dalam notifikasi handphone kita berkaitan dengan sedekah subuh jadi saya pun mencarilah apakah kelebihan ataupun fadilat yang tertentu pada sedekah subuh ini sehingga kan dalam kalangan kita ini menjadikan dia sebagai suatu mungkin ada yang mengusahakan sekolah ada yang mengusahakan untuk membantu mangsa-mangsa yang mangsa-mangsa bangkit ataupun mereka yang ditimpa musibah dengan menyatakan ataupun bersandarkan kepada waktu fajar ataupun waktu subuh yang sering masuk dalam notifikasi kita. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kita mencari itu ada suatu hadis yang menyatakan tentang apa? Tentang fadilat sedekah. Jadi fadilat sedekah ni banyak sehingga kan di dalam Al-Quran banyak menceritakan ayat-ayat tentang infak. Begitulah juga yang disyarahkan oleh hadis-hadis tentang apa? Tentang infak. Sama ada infak itu dalam bentuk sedekah sama ada dalam infak itu dalam bentuk nafkah yang wajib ataupun infak yang sunat ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, wakaf hibbah, itu semua termasuk dalam kategori infak. Salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mungkin disandarkan kepada hadis inilah iaitu tentang sedekah pada waktu subuh qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ini hadis yang berkaitan dengan sedekah juga. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menyatakan tentang kelebihan sedekah. Jadi dalam hadis yang dinyatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibad. Jadi di dalam hadis ini ada menyebut tentang subuh yusbihu tidak ada seorang pun tidak ada dalam hari-hari yang dilalui oleh seorang pun pada waktu paginya illa malakan yanzilan, melainkan ada dua malaikat yang turun fayaqulu ahaduhuma, salah satu daripada malaikat ini dia berkata ataupun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau berikanlah orang yang berinfak itu khalafa, ada gantinya, khalafa, ada ganti. Wa yaqulul akhar, dan seorang lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau bagilah orang yang kedekut ini kepada mereka ini akan kebinasaan. Jadi orang yang kedekut mumsikah, masakan ni maksudnya pegang, mumsikan maknanya orang yang memegang, maksudnya orang yang memegang apa yang dia nak infakkan tu tak jadi infak, itu mumsikan, maknanya dengan kata lain bakhil lah. Jadi dalam hadis inilah yang mana saya cari yang sebenarnya ini yang disyarahkan oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Qardawi dan juga kepada ulama-ulama yang lain cerita tentang infak. Dalam syarah hadis ini kebanyakannya yang saya jumpa semuanya cerita tentang infak. Tak ada pun cerita tentang infak subuh.
ya. Jadi di situ mungkin di dalam penerangan ataupun penjelasan ini para ulama kalau di Timur Tengah menyatakan tashih fahmi khati'in hadis, ya, maknanya pembetulan pada pemahaman hadis, ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melihat kepada dalil-dalil, ya, yang mana menyatakan tentang apa, tentang infak ini di dalam Al-Quran begitu banyak. Antaranya wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, ya, dalam surah Sabah ayat 39 yang menyatakan apa-apa yang kamu infakkan daripada sesuatu fahuwa yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya, wa huwa khairur raziqin, dan dialah sebaik-baik yang memberi rezeki, ya. Di dalam amalan kita, ya, datang dengan hadis yang bermacam-macam, ya. Contohnya kalau kita puasa, ya, puasa ada fadilatnya, puasa hari Arafah, ya, puasa hari Isnin dan juga Khamis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan dengan lafaz hadis yang nyata tentang kelebihan ataupun fadilat yang tertentu. Begitulah juga dengan kita solat, ya. Solat di Masjidil Haram sekian banyak pahalanya, ya. Solat di Masjid An-Nabawi sekian banyak pahalanya, solat di Masjidil Aqsa sekian banyak pahalanya, ya. Adapun masjid-masjid yang lain selain daripada 3 masjid itu, ya, pahala-pahala yang biasa-biasa sahaja. Oleh sebab itu, ya, dalam memahami lafaz-lafaz ini, ya, terutamanya dalam bab infak ini, ya, kita memang maklum bahawa infak itu ada suatu pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, ya. Kalau dalil-dalil umum, ya, berkaitan dengan perbuatan baik, dan infak ini merupakan salah satu daripada amalan soleh, ya. Jadi tak adalah kita menyatakan bahawa infak subuh itu ada suatu fadilat ataupun kelebihan yang lain, ya. Bila mana malaikat ini turun pada waktu pagi, ya, maksudnya dia mendoakan kepada mereka yang berinfak, ya. Sama ada infak itu dalam bentuk infak yang wajib ataupun infak yang sunat, ya. Infak wajib ni apa dia, ya? Infak wajib ni ialah nafkah. Kalau seorang suami, maka wajiblah baginya nafkah infak kepada isterinya, ya. Begitulah juga dengan seorang bapa, ya. Maknanya menjadi kewajipan dan tanggungjawabnya, ya, iaitu memberikan nafkah yang wajib kepada orang yang di bawah tanggungan itu, ya. Maknanya dia itu memberi infak wajib. Yang lain-lain daripada itu sedekahnya, ya, hebahnya itu sunat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadi kita memahami daripada hadis tersebut, ya, ialah apabila malaikat berdoa, ya, sebelum terbitnya matahari, ya, waktu subuh itu, ya, maka dia berdoa kepada keseluruhan mereka yang berinfak tanpa menentukan kepada satu-satu waktu yang tertentu, ya, bukan setakat subuh, ya. Sekarang lepas waktu subuh, ya, tuan-tuan pergi mana-mana, jumpa orang yang susah, ya, waktu duhanya ke tengah harinya, orang yang mohon, yang minta sedekah, ya, sebelah petang ke sebelah malam ke, ya, semuanya itu termasuk dalam doa yang dipanjatkan oleh ataupun yang dibacakan oleh para malaikat. Dua malaikat ini, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya. Jadi khalafa ini iaitu Allah Ta'ala memberikan pembalasan. Pembalasan ini bukanlah dalam bentuk harta semata-mata, ya. Begitulah juga infak. Infak juga bukanlah dalam bentuk wang ringgit semata-mata, harta semata-mata, ya. Ada kalanya orang yang tidak mampu dari sudut wang ringgit, ya, dia berinfak dari sudut buah fikirannya, dari sudut tenaganya, dan pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah semata-mata dapat pertambahan dari sudut bertambahnya harta kita, ya, bertambahnya wang ringgit kita, tidak,
ya. Jadi Yusuf Al-Qaradawi menyatakan ya, khalafa, apa yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang tenang ya, dikurniakan oleh Allah taala anak-anak yang bijak ya, anak-anak yang soleh yang berkhidmat kepada kita balik ya. Yang inilah yang merupakan balasan-balasan di dunia. Adapun balasan di akhirat ialah al-jaza ataupun as-sawab, iaitu pahala yang mana kita telah berinfak di dunia ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, walau apa pun keadaannya, ya, sebenarnya kalau kita lihat, termasuklah saya, ya, bila mana dah ada kempen sedekah subuh, ya, sahabat-sahabat sedekah subuh, ya, pagi-pagi dah masuk dalam notifikasi kita, ya, nak bina sekolah ke, ya, nak bantu pondok-pondok yang kurang kemampuan ke, ya. Jadi di situ tidaklah menjadi kesalahan ya untuk kita bersedekah pada bila-bila masa, walaupun di situ ada kata sedekah subuh ni macam ada satu fadilat ataupun kelebihan yang lain, tidak ya. Jadi kalau saya memerhatikan kepada para jemaah di Masjid Negara ni pun ya, alhamdulillah ya, maknanya sebelum masuk solat solat sunat ke, solat fardu ke, mereka ini masukkan sebahagian daripada wang ringgit ke tabung masjid kita. Pada saya dia merupakan satu motivasi kita untuk memulakan hari tersebut, pagi-pagi ini kita berinfak dengan memulakan suatu perkara yang baik. Jadi kadang-kadang kita berinfak pagi-pagi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, hati kita tenang, itu adalah merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa gundah gulana berinfak, Allah Taala berikan kita ketenangan, itu merupakan pembalasan daripada amalan soleh yang kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin di sana ada sedikit kesilap fahaman kita tentang infak subuh ya. Maknanya kesimpulannya, berinfaklah pada bila masa sekalipun, tetapi kita memulakan infak subuh itu sebagai suatu motivasi untuk kita memulakan satu hari yang baru ya, dengan apa? Dengan amalan soleh. Pada saya itu sahaja pemahaman yang kita perlu lakukan ya. Dan tidak ada suatu kelebihan kecuali datangnya suatu dalil yang menunjukkan bahawa dalil yang jelas bahawa infak subuh ini adalah suatu kelebihan ataupun fadilat yang lain. Jadi sekadar itu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kita terus berinfak tanpa mengira waktu dan ketikanya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.